Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahirah binti Hanafi akan membentangkan tajuk kumpulan kami iaitu Kurikulum sebagai wahana menterjemah falsafah pendidikan kebangsaan. Kurikulum sebagai wahana menterjemah falsafah pendidikan kebangsaan. Mari kita dengarkan matlamat pendidikan dan perubahan kurikulum dalam perkembangan pendidikan di Malaysia, peranan kurikulum kebangsaan dan kurikulum sekolah ke arah mencapai matlamat pendidikan Malaysia. Seterusnya, bagaimanakah kurikulum kebangsaan berperanan sebagai wahana untuk mencapai hasrat pendidikan dan hasrat FPK dan kurikulum standard kebangsaan ke arah menterjemah hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Sedikit pengenalan mengenai kurikulum. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang terdapat segala nilai, ilmu pengetahuan, kemahiran dan norma serta kepercayaan untuk diwariskan dari satu generasi ke generasi. Kandungan itu meliputi pengisian tentang apa yang murid-murid patut pelajari untuk mencapai matlamat pendidikan. Matlamat pendidikan dan perubahan kurikulum dalam perkembangan pendidikan di Malaysia. Antara matlamat pendidikan di Malaysia ialah membangunkan bangsa Malaysia yang bersifat taat setia dan bersatu padu. Selain itu, melahirkan warga Malaysia yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, berketerampilan dan sejahtera. Seterusnya, menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan pembangunan negara dan menyediakan peluang pendidikan yang sama bagi semua warga negara Malaysia. Perubahan kurikulum, prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Prasekolah. Pada tahun 2003, kurikulum prasekolah kebangsaan KPK. KPK disemak semula untuk memastikan kurikulum yang holistik, tidak terlalu akademik dan tidak terlalu membebankan mengikut keperluan semasa. Pada tahun 2010 pula, kurikulum standard prasekolah kebangsaan ditubuhkan dan pada tahun 2017 KSPK semakan. Sekolah rendah. Kurikulum baru sekolah rendah iaitu KBSR pada tahun 1983, manakala kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR pada tahun 1993. KBSR semakan pada tahun 2003. Kurikulum standard sekolah rendah KSSR pada tahun 2011 dan KSSR semakan pada tahun 2017. Sekolah menengah. Pada tahun 1989, kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM. Pada tahun 2003, KBSM semakan dan pada tahun 2017, kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Peranan kurikulum kebangsaan dan kurikulum sekolah ke arah mencapai matlamat pendidikan Malaysia. Antara peranan kurikulum kebangsaan dan kurikulum sekolah ke arah mencapai matlamat pendidikan Malaysia ialah yang pertama, menerapkan elemen FPK, iaitu menerapkan 5 elemen iaitu rohani, intelek, jasmani, emosi dan sosial. Selain itu, kemudahan pembelajaran di sekolah, menyediakan tempat belajar yang selesa, menyediakan alat pembelajaran iaitu buku tulis, buku teks dan buku latihan. Yang ketiga, pembudayaan ilmu, iaitu menganjurkan program-program akademik di sekolah. Seterusnya, kokurikulum, mewajibkan setiap murid menyertai aktiviti kokurikulum. Dan seterusnya, penetapan rohani, iaitu menerapkan aspek-aspek ajaran agama yang baik dalam pendidikan sekolah. Bagaimanakah kurikulum?
kebangsaan berperanan sebagai wahana untuk mencapai hasrat pendidikan dan matlamat FPK. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Antara matlamat pendidikan kebangsaan ialah melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan baik serta menghayati ciri berikut. Antaranya ialah percaya dan patuh kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, memupuk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum, memiliki sasiah yang seimbang dan bersepadu, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara serta berakhlak mulia. Saya Nurul Azlin binti Muhammad Nazari akan memberitahu tentang komponen-komponen utama yang diterapkan dalam kurikulum kebangsaan untuk mencapai hasrat dan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama iaitu kandungan. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK kanak-kanak berumur 4 hingga 6 tahun. Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR kanak-kanak yang berusia 7 hingga 12 tahun. Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSSM, murid-murid melanjutkan pelajaran peringkat menengah rendah iaitu tingkatan 1, 2 dan 3 pada usia 13 hingga 15 tahun. Seterusnya, murid-murid melanjutkan pelajaran peringkat menengah atas tingkatan 4 dan 5 pada usia 16 dan 17 tahun. Yang kedua, kaedah. Yang pertama, bercerita dapat memperkembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Murid-murid boleh mendapatkan maklumat tentang fakta, konsep maupun pengetahuan yang digabung jalinkan melalui sesuatu kisah. Kedua, demonstrasi. Sesuatu kaedah yang terdiri daripada sesuatu siri, tindakan yang sistematik dan tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat. Ketiga, lawatan. Memberi pelajar peluang baru untuk belajar melalui pengalaman dan kemampuan untuk belajar dengan melakukan sesuatu perkara yang bukan sahaja mendengar maklumat yang diajar di kelas secara pasif. Keempat, perbincangan. Infrastruktur melepaskan format yang menentukan kuliah dan sebaliknya mengawal apa yang diajar dengan mengendalikan perbincangan. Ketiga, penilaian. Ujian yang pertama, ujian pencapaian sekolah rendah UPSR tahun 6. Kedua, pentaksiran tingkatan 3 PT3 pada tingkatan 3. Ketiga, CJ Pelajaran Malaysia SPM tingkatan 5. Keempat, Sijil Tingkatan Persekolahan Malaysia STPM tingkatan 6 atas. Kelima, Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM. Kurikulum Standard Kebangsaan ke arah menterjemah hasrat falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Kurikulum Standard Sekolah Prasekolah Kebangsaan, Kurikulum Standard Sekolah Rendah, Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK adalah untuk menyuburkan potensi pelajar, berpaksikan kepada pengetahuan, kemahiran asas serta nilai komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai kemanusiaan, sains dan teknologi, perkembangan fizikal, estetika serta perkembangan keterampilan diri. KSPK menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan termasuklah menguasai kemahiran asas sebagai persediaan ke alam sekolah rendah. Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR diperkenalkan pada tahun 2011 dan berpotensi mengisi proses transformasi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. KSSR berupaya membantu guru melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran dengan lebih terancang agar murid dapat mencapai standard pembelajaran yang ditetapkan. Sebagai contoh, pelajar-pelajar dikehendaki menduduki ujian penilaian sekolah rendah UPSR pada tahun 6. Kurikulum standard sekolah menengah. Dalam standard KSSM, pelajar melanjutkan pelajaran di peringkat menengah rendah dan peringkat menengah tinggi. Konsep KSSM yang berasaskan standard ini memerlukan pelajar menduduki peperiksaan pentaksiran tingkatan 3, PT3 dan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Pelajar juga dapat mengembangkan potensi diri secara menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sasiah ke arah pembangunan KSSM, iaitu melahirkan insan yang berilmu, mahir, berakhlak dan berbudi. Kesimpulannya, pendidikan yang berkesan mestilah mempunyai hala tuju yang jelas dan bagaimana pelaksanaannya dapat dijalankan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan FPK memberi panduan tentang perkara yang perlu dilakukan agar dapat mencapai matlamat pendidikan Malaysia. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.